Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati, alhamdulillah bertemu lagi pada pagi ini dalam tazkirah balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. InsyaAllah hari ini kita akan pilih satu ayat daripada surah Saba, iaitu ayat yang ke-10 sebagai sambungan kepada hari-hari yang telah lepas, insya-Allah. Dalam ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Sadaqallahul azim. Apa munasabahnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kisah Daud dalam ayat yang ke-10 ini? Ya, menurut ahli tafsir, dalam ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tersebut dengan firman-Nya, inna fi dzalika la ayatan likulli 'abdin munib, iaitu apa yang telah Allah terangkan sebelum ini, terdapat tanda ayah bagi setiap hamba-Nya yang munib, maknanya yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna munib. Jadi dibawakan tentang Daud di sini kerana Daud adalah salah seorang hamba Allah yang bersifat dengan sifat munib itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sad, ya, Allah berfirman, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa anab maknanya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Maka dia dengan kembali itu, maka dia bersifat dengan sifat munib yang disebut dalam ayat yang ke-8. Itu satu. Yang keduanya, kata sebahagian ahli tafsir, kisah Daud yang dibawakan di sini juga merupakan satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala hendak menarik perhatian orang-orang kafir supaya mereka tidak segan-segan, tidak teragak-ragak, tidak ragu-ragu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi Allah Daud pun pernah melakukan kesilapan. Namun beliau segera kembali kepada Allah. Ya, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jadi Nabi Allah Daud alaihissalam seorang yang mulia pun tidak terlepas daripada tersilap, namun dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubatnya, dan Allah menerima menerima taubat dia lah, istighfar dia. Susah pula nak cari perkataan, ya. Jadi ini salah satu cara Allah nak menggalakkan orang kafir yang hebat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha untuk menyekat dakwah dan sebagainya tu, janganlah berterusan dalam keadaan kedegilan itu. Segeralah kembali kepada Allah dan Allah akan menerima taubat mereka, insya-Allah. Itu antara pandangan yang dikemukakan oleh ahli tafsir, kemunasabahan Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah Daud di sini. Allahu a'lam, ya. Jadi kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sesungguhnya kami telah mengurniakan, menganugerahkan kepada Daud
daripada kami, anugerah khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah apa? Fadlah, maknanya kelebihan. Kelebihan Allah telah beri kelebihan kepada Daud alaihissalam. Apa kelebihannya? Iaitu kelebihan yang Allah sebut di sini, iaitu Allah berfirman kepada bukit, ya jibalu, wahai bukit. Jibal, bukit bukau. Awibi ma'ahu. Awibi ma'ahu. Maksud awibi ma'ahu ni dalam Ibnu Katsir dia sebut sabbihi ma'ahu. Sabbihi ma'ahu maknanya ikutlah bertasbih bersama Daud. Jadi bila Daud bertasbih, maka Allah perintahkan kepada bukit bukau supaya sama-sama bertasbih dengan Daud. Watair, dan burung-burung. Begitu juga Allah sebagaimana Allah perintahkan jibal, bukit bukau, Allah juga perintahkan burung supaya bertasbih bersama Daud alaihissalam. Jadi Allah sebut bukit bukau di sini, dia bukan khusus kepada bukit yang tinggi itu. Sebab bila sebut bukit, maka dia merangkumi apa? Bukit tu kan, dia terbentuk daripada batunya, pasirnya, tanahnya, dan di atas bukit tu pula ada pokok-pokoknya, pokok besar, pokok kecil, dan di atas bukit tu pula hidupnya pelbagai haiwan, binatang buas, binatang jinak, binatang hutan dan sebagainya. Jadi bila Allah sebut bukit tu maknanya segala yang membentuk bukit dan segala yang hidup dan wujud di atas bukit tu. Maknanya segala makhluk lah bersama-sama dengan Daud alaihissalam bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. At-tair, begitu burung. Kenapa Allah sebut burung? Bukan dia khusus kepada burung sahaja, kata ahli tafsir. Kerana burung itu binatang yang yang terbang. Bila terbang ni kan kita nak bercakap, kalau budak tengah berlari, senang tak dia nak dengar cakap kita? Tak senang kan kalau budak berlari pun. Ini kalau burung terbang, senang tak nak arah. Dia terbang laju. Jadi maknanya kalau burung yang terbang laju tu pun Allah boleh perintah supaya bertasbih bersama dengan Daud. Apalagilah binatang lain yang melata, yang merayap, yang berjalan je kat bawah ni. Jadi itu kata ahli tafsir, walaupun Allah sebut di sini jibal, bukit bukau, dan burung, dia tidak semestinya khusus kepada bukit itu saja, tapi maknanya segala yang membentuk bukit dan segala yang wujud atas bukit tu. Dan dia begitu juga burung, bukan khusus kepada haiwan yang bernama burung, tapi maknanya merangkumi segala jenis haiwan supaya bertasbih bersama dengan Daud. Jadi artinya Allahu Akbar, maknanya bila Daud tu bertasbih, kata ahli tafsirnya sebab dia membaca mizmar dia. Mizmar ni dia panggil macam puisi lah, puisi yang boleh dilagu-lagukan, nasyid ke apa kan. Jadi kumpulan mizmar itu jadi zabur. Kitab dia nama Zabur. Jadi Zabur itu adalah himpunan mizmar. Mizmar ni bolehlah kita terjemahkan sebagai puisi lah, susunan kata-kata yang boleh dilagukan. Jadi Allah beri kepada Nabi Daud ni mizmar ni, kemudian dia pula mempunyai suara yang sangat merdu, sehingga apabila Daud ini melagukan mizmarnya, maka seluruh alam terkesan dengan suaranya dan ikut sama melantunkan tasbih memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah mendengar suara Abu Musa al-Ash'ari membaca Quran di waktu malam. Suara seorang sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran di waktu malam. Lalu Nabi berhenti mendengar bacaannya
Nabi berhenti mendengar bacaannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad utiya hadza mizmaron mim mazamir ali Dawud. Maknanya sahabat ini telah dianugerahkan macam satu mizmar daripada mizmar keluarga Daud. Maknanya cara dia baca tu dengan merdunya, ya, seperti cara Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya membaca mizmarnya. Jadi itu tentang mizmar, ya, ataupun jamaknya mazamir. Jadi itu satu kelebihan yang Allah beri, iaitu beri suara yang sangat merdu sehingga memberi kesan kepada semua makhluk yang mendengarnya, termasuk makhluk-makhluk yang kita panggil jamadat, ya, jamadat. Jamadat ni maknanya makhluk yang tak bernyawa, bukit, pokok, batu, pasir, semua tu, itu jamadat dipanggil, ya. Dan juga makhluk-makhluk yang hidup seperti manusia, ya, haiwan, termasuklah burung-burung dan sebagainya. Jadi segala makhluk turut terkesan dengan alunan bacaan mizmar Daud, dan seluruh makhluk bersama-sama melantunkan tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kelebihan, ya. Jadi ialah kalau kita bertasbih, baca Quran ke, berzikir ke, dekat pokok ke, dekat bukit ke, mereka sebenarnya ada hadis menyatakan bahawa pokok-pokok pun dia rasa bahagia apabila ada makhluk manusia yang lalu dekat dia bertasbih memuji Allah. Sebenarnya mereka juga turut bertasbih, ya, memuji Allah. Walaupun suara kita tak adalah semerdu suara Nabi Daud alaihissalam, ya. Jadi itu kelebihan pertama yang Allah beri kepada Nabi Daud. Walaqad ataina Dawuda minna fadla tu. Fadla. Dan yang kedua, wa alanna lahul hadid. Wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan untuknya, untuk Daud al-hadid. Maknanya ini kelebihan yang Allah beri kepada Daud sahaja, ya. Dia tak kata wa alanna al-hadid lahu, kami lembutkan besi untuknya, tetapi dia kata wa alanna lahu al-hadid, kami lembutkan untuknya al-hadid. Al-hadid ni besi. Kita semua tahu besi ni benda keras. Walaupun keras, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan, keupayaan kepada manusia untuk menggunakan besi itu, membentuk besi dalam bentuk apa saja yang manusia kehendaki. Tetapi cara untuk melembutkan besi itu ialah dengan membakarnya, memanaskannya. Bila dah panas tu, barulah manusia boleh membentuk besi itu menurut kehendak mereka. Kita pun pernah tengok kan, tukang besi buat tu kan, dia panas tu, kemudian betul lah nak buat apa, pisau ke, nak buat pedang ke, yang berapa mata kan, macam-macam lah kita tahu orang buat. Tapi itu pun sebenarnya satu anugerah besar kan. Besi yang begitu keras tu Allah izinkan manusia menggunakannya dan tahu cara bagaimana nak melembutkan besi yang keras tu, tapi dengan perantaraan membakarnya. Tapi untuk Daud ni, khusus untuk dia tak payah pakai apa-apa. Tangan dia, dengan tangan dia, dikata bila dia pegang besi tu boleh lembut, boleh cair ikut kehendak dia. Ada yang kata jadi macam dakwat, besi tu boleh dia nak buat macam mana. Okey, itu satu kelebihan juga yang Allah beri. Wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan untuknya al-hadid. Jadi maknanya dia boleh mereka cipta apa saja daripada besi dengan tangannya sendiri tanpa dicairkan, dilembutkan terlebih dahulu, ya. Jadi dengan kelebihan itu, apakah yang Daud dah cipta, ya, daripada besi ni. Jadi ini dihuraikan dalam ayat yang ke-11 insya-Allah. Tapi sempena ayat ini saya nak
nak cerita tentang ada orang ada orang cadangkan doa untuk melembutkan hati yang keras. Misalnya anak kita keras hati sangat, suami kita ke, ataupun kalau bagi kawan lelaki isteri ke, keras hati, keras kepala. Jadi ada orang doa, ada orang ajar doa, Allahumma layyin li, maknanya lembutkan untukku, layyin li qalbahu ataupun qalbaha. Tengoklah kalau orang yang kita nak lembutkan hatinya tu lelaki, qalbahu. Kalau yang kita nak lembutkan hati tu perempuan, qalbaha. Jadi kalau untuk isteri yang nak minta Allah lembutkan hati suami, qalbahu lah. Kalau suami yang nak minta Allah lembutkan hati isteri, qalbaha. Jadi doa dia Allahumma layyin li, lembutkan untukku qalbahu atau qalbaha, lembutkan untukku hatinya, kama, sebagaimana layanta, engkau lembutkan li Dawuda al-hadid, sebagaimana engkau telah lembutkan untuk Daud besi. Maknanya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk melembutkan besi tu, besi yang keras tu untuk Daud, maka tak mustahil Allah berkuasa untuk melembutkan hati orang yang keras kepada kita. Hati suami kita keras macam mana pun hati suami kita, ada lagi benda lebih keras yang Allah dah boleh lembutkan untuk Daud. Jadi itu maknanya Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lembutkan untukku hatinya, kama, sebagaimana layyanta, sebagaimana engkau telah lembutkan li Dawuda al-hadid, untuk Daud besi. Jadi saya pun sebenarnya tak tahu sumber doa ni. Saya pernah diajar dulu-dulu dan kalau orang tanya bagaimana nak lembutkan hati orang, saya pun sarankan doa ni lah ya. Jadi sahabat-sahabat bolehlah belajar ya, dan bolehlah cadangkan kepada sesiapa yang berhadapan dengan masalah orang yang hati keras ni ya, bos ke kan, ataupun kita jadi bos, ada pekerja kita ke yang degil sangat ya. Jadi mana kita doalah macam ni, tak salah insya-Allah kan. Sebab kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Besi macam tu pun Allah boleh beri kepada Daud supaya dia lembut di tangannya. Jadi tak mustahil Allah kabulkan doa kita. Hati manusia yang keras itu insya-Allah Allah akan lembutkan. Okey, jadi itu antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat yang ke-10 surah Saba. Jadi kita akan sambung, apakah kerja yang Nabi Daud telah buat dengan besi yang Allah izinkan lembut di tangannya itu. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-11 dengan izinnya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.